ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-56. Nama Allah yang ke-56 iaitu nama Allah Al-Waliyu. Nama Allah Al-Waliyu. Mi'yarut ta'allum, objektif perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan tertumpu kepada 4 perkara. Yang pertama, menyebut ta'rif al-wali di sisi ulama. Yang kedua, menerangkan syarah kepada ta'rif al-wali. Objektif yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama al-wali. Dan objektif yang terakhir, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan al-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Al-wali dalam kitab terjemahan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah diterjemahkan dengan makna Allah yang Maha Penolong. Allah yang Maha Penolong. Itu terjemahan dia. Wa qala Az-Zujjaj, berkata Imam Az-Zujjaj, al-wali ay an-nasir. Baik. Wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nasruhum wa irsyaduhum kama yatawalla yaumal hisab thawabihim wa jazaihim. Baik. Kata Az-Zujjaj rahimahullah, al-wali itu ialah an-nasir, si penolong. Itu al-wali maksudnya yang menolong. Ada yang terjemah al-wali itu dengan makna Allah yang Maha menyayangi. Ada yang terjemah dengan makna Allah yang Maha mengasihi. Kau lagi tuan-tuan kata, hari itu saya buka kitab lain terjemahan dia Maha mengasihi. Ada yang terjemah dengan Maha menyayangi. Yang ni malam ni tiba-tiba jumpa yang Maha menolong pula dah. Hak mana satu? Boleh belakang. Cuma untuk malam ni saya ambil konteks yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zujjaj rahimahullah dengan makna al-wali ay an-nasir, iaitu Allah yang Maha menolong. Baik. Iaitu pertolongan Allah ni macam mana? Allah itu menolong mereka dengan memberikan pertolongan kemenangan dan memberikan petunjuk kepada mereka. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hambanya pada hari dihisab.
dengan pahala serta ganjaran untuk mereka. Macam itulah ta'rif al-wali menurut Az-Zujaj. Jadi kalau orang tanya al-wali ni maksud dia apa? Allah yang maha menolong. Selesai objektif yang pertama, kita pergi kepada objektif yang kedua. Objektif yang kedua iaitu syarah kepada al-wali. Syarah yang pertama, al-wali itu termasuk daripada kalangan nama Allah yang bersifat al-jamal, yang menunjukkan keindahan dia, sehingga apabila dipelajari, difahami, dihayati akan menimbulkan rasa ketenangan. Kalau duk rasa susah, rasa musing, rasa duk fikir, teringat Allah ni al-wali, dia maha menolong. Jadi kalau orang tanya al-wali ni dia duduk kat mana? Sebab kalau kita tengok Az-Zujaj mengatakan al-wali ini ialah nama yang bersifat, nama atas sifat. Dia sini tuan-tuan, saya ni tak adalah nak syarah nama Allah ni terlalu dalam. Cumanya ada nama Allah, ni ada nama Allah yang nama tu merujuk kepada sifat. Satu lagi, ada nama Allah yang merujuk kepada zat. Jelas tuan-tuan. Ada nama Allah yang merujuk kepada sifat-sifat Allah. Contoh, Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah Al-Wali, Allah Maha Menolong. Itu nama yang menunjukkan sifat Allah. Satu lagi nama disebut sebagai Ismuz Zat, nama bagi zat. Nama bagi zat ni iaitu apa? Allah, alif lam lam ha. Allah tu nama bagi zat. Ada orang kata, macam mana nak faham ni? Contoh, macam mana yang ustaz kata ni nama bagi zat, nama bagi sifat? Macam mana? Macam ni. Saya pergi sekolah, menjadi kewajipan bagi seorang guru ataupun mana-mana penjawat awam untuk dia pakai tanda nama. Tanda nama. Dekat tanda nama saya ni tulis Muhammad Iqbal, MOHDIQBAL, Muhammad Iqbal. Baik. Muhammad Iqbal ni nama bagi zat. Nama saya. Jelas tak? Kalaulah buat satu lagi name tag nama. Contoh, si pemalu, orang tu bubuh nama si pemalu. Contoh, si pemalu tu nama dia ke? Tak, nama bagi sifat dia. Macam tu. Jelas tuan-tuan. Hari ni baru ni saya dengar ada satu ceramah lah daripada seorang yang dikenali juga, berkenaan kita duk mengaji sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah. Kan kita duk mengaji tu zat, sifat, perbuatan, asma, nama Tuhan. Dia kata tu saya duk pening belajar sifat lah apalah. Tuhan dah kata Tuhan maha mendengar sudahlah. Dah Tuhan kata sebut nama dia Allah, Allah sudahlah. Tak usahlah duk pening kan, tak usah duk pening Allah tu nama bagi zat ke, nama bagi perbuatan ke, nama bagi sifat ke. Tak usah duk pening Jawapan dia, siapa yang pening? Siapa yang pening? Kalau mengaji tak pening. Kalau mengaji tak pening. Dia cerita dia macam ni tuan-tuan. Aliran kita ni, saya nak kena clear mazhab akidah kita supaya kita tak orang kata apa, tak rasa tergugat dengan aliran akidah kita. Kalau orang tanya tuan-tuan dan puan-puan, mazhab fiqh kita mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab akidah kita nak jawab Imam apa? Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak kata ahli sunnah wal jamaah, ramai Syiah pun kata dia ahli sunnah wal jamaah, cuma dia sebut nama dia Syiah, tapi dia kata dia yang paling sunnah wal jamaah. Semua orang akan kata dia tu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah di sisi kita, terutamanya di negeri Kedah dan di Malaysia, terutamanya negeri Kedah lah, kita mengikut dua orang imam. Imam yang pertama kita ialah Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Tu kena ingat tu nama imam kita.
Yang kedua, nama imam anutan yang kita ikut ni, nama dia Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kita digelar sebagai pengikut Asy'ariyah Maturidi ataupun pengikut Al-Asy'ari wal Maturidi. Ni kita pengikut depa. Ada orang kata aliran akidah yang dibawa oleh dua orang imam ni ialah aliran yang terbawa-bawa dengan falsafah Yunani, oleh Socrates, oleh Plato, oleh Aristotle. Ni depa duk kata hak kita duk ambil aliran ni, aliran Yunani, falsafah Yunani. Tanpa saya nafikan, memang ada beberapa perkara yang terkesan dengan keilmuan falsafah Yunani, tetapi diislamisasikan ilmu falsafah ini dengan adanya ilmu namanya ilmu mantik ataupun ilmu kalam. Saya bagi contoh untuk bagi clear benda ni. Yang saya terpaksa cakap pasal tadi saya sebut nama Allah bagi zat dan nama Allah bagi sifat. Nak bagi tuan-tuan clear, sekali orang tuan-tuan duk mengaji sifat 20, orang duk tanya zaman Nabi ada ke sifat 20 tu? Contoh orang duk tanya kan, zaman Nabi ada ke yang duk cerita bab nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ni? Contoh macam ni. Saya boleh hurai tuan-tuan malam ni sebab masa banyak, sebab Al-Wali ni ringkas. Dia Al-Wali ni ringkas, jadi saya masuk sikit bab akidah kita. Macam ni, bismillah. Tadi saya sebut aliran dua imam ni ada beberapa benda yang terkesan dengan falsafah Yunani. Baik, takat ni dulu. Tanpa kita menafikan ada satu lagi aliran mazhab dalam akidah yang masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka tak setuju dengan dua pandangan dua orang imam kita. Kerana kata mereka, dua orang imam kita ni banyak sangat duk kaji bab Tuhan ni. Masih bagi tahu, masih kongsi dengan tuan-tuan sebab apa dua orang imam ni terpaksa bergelumang dalam ilmu falsafah Yunani. Cerita dia macam ni, bismillah. Ilmu ini lahir disebabkan wujudnya satu mazhab yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab yang diasaskan Wasil bin Atta, iaitu mazhab Mu'tazilah. Mazhab yang banyak menggunakan akal. Asal muasalnya ulama-ulama yang pada ketika itu hidup pada zaman Mu'tazilah tak mau dah nak berdebat dengan Mu'tazilah, pasal Mu'tazilah ni banyak guna akal. Kita pegang Quran dan hadis sudahlah, biarlah kat depa tak usah duk layan depa, pulau depa, jauhkan dengan depa. Kalau bagi ceramah dekat ramai anak-anak murid ni, kalau jumpa mazhab Mu'tazilah, jauhi mereka. Tetapi konsep untuk menjauhkan daripada mazhab Mu'tazilah beserta ulama-ulama yang dalam mazhab Mu'tazilah telah memberikan kesan yang buruk, sebab tak ada orang pergi berdebat dengan mereka, duk biar bahasa duk layan. Akhirnya jajahan fahaman Mu'tazilah yang menggunakan akal mengatasi wahyu telah berkembang pesat sehingga akidah ini sampai kepada khalifah-khalifah Islam. Tu contoh dia. Jadi dua orang imam kita ni mengambil jalan untuk memahami kaedah hukum akal. Memahami kaedah hukum akal untuk berdebat dengan orang-orang yang bermazhab Mu'tazilah. Seperti contoh Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketika dia meluaskan jajahan kerajaan Islam, dia masuk ke satu kawasan yang kuat tentang agama dia tu, jumpa dengan ketua kuil tu. Jadi ketua kuil tu kata, kami boleh ikut agama hang, tapi dengan syarat bawa seorang mai yang boleh mai berdebat dengan kami. Yang boleh mai berdebat dengan kami. Kalau dia boleh menang dengan debat dengan kami tentang isu ketuhanan, maka kami akan ikut hangpa. Maka Harun Ar-Rasyid memanggil salah seorang daripada ulama yang tak mau ikut aliran kita ni, yang kata tu usah guna akal lah, beriman sudahlah. Contoh jelas tak, tu usah fikir apa, tu usah fikir zat, sifat, perbuatan, tu usah fikir, terima dah lah.
Jadi mainlah seorang ulama ni pergi jumpa dengan ketua kuil tu. Lalu ketua kuil tu kata, dia tanya satu soalan. Kalau hang boleh jawab satu soalan ni, kami ikut hang. Lalu syekh ni pun kata, hang tanya. Kamu mengatakan Allah kamu itu Tuhan kamu yang kamu namakan dia sebagai Allah, dia tu maha berkuasa. Kalau dia maha berkuasa, boleh tak dia nak cipta diri dia satu lagi? Boleh tak dia nak cipta diri dia satu lagi? Hang tak boleh fikir. Tok Syekh ni hang tak boleh fikir. Pasal dia tak pernah mendalami ilmu menggunakan akal, hukum akal. Hang tak boleh jawab apa. Maka Harun Ar-Rasyid kata, sila hantar orang. Sila hantar orang. Panggillah daripada salah seorang daripada ulama kalam. Ulama yang mengikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Maka berdebatlah. Apa kata dia? Tuhan kami itu dia Tuhan yang tidak ada mula dan tidak ada akhir. Kerana itulah sifat yang suci bagi Tuhan. Kalau dia ada mula ada akhir, dia tak layak jadi Tuhan. Kalau dia cipta satu lagi Tuhan untuk dia, Tuhan yang kedua ni ada mula, maka tak boleh dia jadi Tuhan. Jadi soalan ni kata dia, soalan ini adalah soalan yang tidak sah, soalan yang tak valid, invalid question, tak sah. Jadi berimanlah ketua kuil tu disebabkan hujah akal. Macam tu. Jadi tadi saya ceritakan tentang zat sifat ni, itu hanya sekadar dasar dia saja, atas kulit dia saja. Yang nak dalam tu bukan bidang saya. Saya pun hanya mengetahui sekadar tu saja. Jadi kalau orang duk bincang pasal zat sifat tu, belajar, cuba kita mendalami perkara tu semampu kita untuk menguatkan akidah kita. Wallahu a'lam. Jadi nama Allah ini, syarah yang pertama, dia nama yang Al-Jamal. Selesai. Untuk syarah yang kedua, kita mesti mengambil syarah Quyud Muhtarazat yang dibawa oleh Az-Zujjaj rahimahullah. 2/1. Az-Zujjaj kata apa? Dia kata apa? Waliyuhum bi ayyatawalla nasruhum wa irsyaduhum. Iaitu Allah akan membantu dengan memberikan kemenangan dan petunjuk kepada mereka. Baik, sekarang kita tengok siapa yang layak untuk mendapat wali Allah. Untuk syarah ni saya akan menggunakan kaedah WH question, iaitu saya akan tanya dan saya akan jawab. Siapakah yang dimaksudkan oleh Az-Zujjaj yang akan mendapat pertolongan, kemenangan dan petunjuk daripada Allah? Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan iman rukun-rukun yang lain, dia pasti mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam ni. Apa definisi iman? Lama dah kita tinggal ni iman. Apa definisi iman? Ada. Definisi iman yang pertama ialah at-tasdiqu bil qalbi. Dia mesti membenarkan di dalam hati. Dia percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakan rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang ke-6. Dia mesti benarkan benda tu dalam hati. Kalau dia menafikan dalam perkara tu, dia tidak cukup sempurna keimanan dia. Boleh jadi dia jatuh munafik. Dalam hati tak apa nak percaya, kot luar terpaksa tunjuk. Tu. Menyembunyikan kekufuran dengan menzahirkan ketaatan, itu perbuatan orang-orang munafik. Budak-budak lah panggil apa tuan-tuan? Duit siling. Budak-budak lah saya kata, Ustaz, baru ni ada seorang nak beri saya, Ustaz, saya tak boleh kawan-kawan saya ni. Sebab apa? Tanya. Dia duit siling. Saya heran, apa maksud duit siling ni? Dia kata duit siling ni maksudnya depan lain belakang lain. Kan duit siling kita depan lain belakang lain. Tu istilah budak-budak lah, duit siling. Kalau hati kata tak beriman tapi perbuatan tunjuk seakan-akan beriman, itu perbuatan orang munafik. Pertama mesti tasdiq bil qalbi, benarkan dalam hati. Yang kedua, iqrar bil lisan. Dia mestilah lafazkan, mengaku dengan lidah dia, mengaku dengan percakapan, kata dia beriman dengan sekian-sekian. Sebab tu kalau nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena cakap. Bagi orang yang ada istita'ah, orang yang ada kemampuan, kena cakap.
Dan yang ketiga, dia tak cukup dengan tu. Kalau dia nak tamam untuk sempurna keimanan dia itu, mestilah wal amalu bil arkan. Ada ulama sebut wal amalu bil jawarih. Mestilah melaksanakan dengan perbuatan, tindak tanduk dia, baru lengkap dia orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini pasti mendapat pertolongan daripada Allah. Kenapa? Kerana mereka menjaga iman mereka dan mereka menjaga keimanan ataupun fungsi iman tu. In tansurullaha yansurukum. Allah akan kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Itu. Jadi itu yang pertama. Maka al-aksu, makna yang di sebaliknya, orang yang kufur, orang yang tak taat kepada Allah tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah. Dia kata, timbul satu soalan. Habis tu Ustaz, hak Israel tu, dia kata, tak semayang, kufur pada Tuhan, zalim lagi. Tu senang elok je. Negara-negara barat, negara-negara kuasa besar, kebanyakannya mereka itu bukanlah daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah. Senang je hidup mereka, bila perang menang je. Saat ini kita syarah sebab apa jadi lagu tu. Nampak macam menang, nampak macam mendapat pertolongan, tapi hakikatnya itu bukanlah pertolongan. Saat ini saya akan syarah. Golongan yang kedua yang mendapat, yang layak untuk mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Allah serta petunjuk daripada Allah ialah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa syarat untuk jadi orang yang bertakwa? Dia mesti cukup dua elemen ni baru layak dia jadi orang yang muttaqin. Elemen yang pertama, imtithalu awamiri. Dia mesti buat apa yang Tuhan suruh semampu mungkin. Baru cukup setengah. Nak bagi cukup 2/2. Apa dia? Yang kedua, iaitu wajtinabu nawahi, menjauhkan apa yang Tuhan larang. Bukan buat, bukan jangan buat, bukan takat buat, dekat pun tak. Macam tu. Dekat pun tak mau. Jadi dua orang yang mendapat yang cukup elemen ni, maka dia layak digelar muttaqin dan dia layak mendapat pertolongan Allah. Dalil dia apa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan buka kepadanya jalan keluar. Tuhan akan tunjuk kat dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapat rezeki tanpa disangka-sangka. Nak dapat pertolongan ni kena jadi orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, ni menarik. Orang yang layak mendapat al-wali Allah Taala, pertolongan Tuhan ini, ialah orang yang berusaha. Orang yang berusaha. Nabi SAW pernah bersabda, man jadda wajada wa man zara'a hasada. Sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Sesiapa yang bercucuk tanam dia akan dapat hasil dia. Maksudnya kalau dia hanya beriman, hanya bertakwa, dia duduk saja, pertolongan tu tak boleh main saja lagu tu. Dia mesti ada retiak dia, mesti kelepiak untuk usaha, selebihnya serah pada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Kalau tuan-tuan perhatikan tiga golongan yang saya nyatakan tadi, akan tuan-tuan nampak dua unsur besar yang menyebabkan orang tu mendapat pertolongan Tuhan. Yang pertama, unsur fizikal, unsur luaran. Kita kena buat kerja, kita kena usaha, itu unsur fizikal. Dan yang kedua, unsur spiritual, unsur dalaman, unsur rohani. Dua unsur ni mesti bergerak seiring untuk kita jadi tiga golongan ini dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Syarah yang ketiga, bila orang tu akan mendapat pertolongan Allah? Dia kata, Ustaz, saya dah cuba sebaik mungkin buat apa yang Tuhan suruh, saya cuba jauhkan apa yang Tuhan larang, saya beriman dengan keseluruhan rukun-rukun iman, saya usaha lebih pada orang lain. Orang lain tengah tidur, saya dah bangun, dah pergi motong. Lepas orang waktu rehat, saya pergi buat food panda pula dah. Macam-macam. Tapi saya tak nampak pun pertolongan Allah. Bila pertolongan Allah ni akan sampai? Ada dua syarah dia. Ada dua jawapan dia. Jawapan yang pertama, wallahu a'lam, itu lebih tepat.
itu lebih tepat. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Tuhan yang maha mengetahui sesuatu perkara yang ghaib lagi perkara yang nyata. Dia lebih mengetahui. Kadang kita duk fikir bacaan kiraan kita. Kalau contoh orang hak duk makan gaji tiap-tiap bulan pun, kalau dia baca ikut kiraan dia, sebulan simpan 500 contoh, ataupun sebulan simpan 300, sebulan simpan berapa pi lah, katalah sebulan simpan 100, 10 bulan akan jadi 1000. Itu bacaan kita. Itu cara bacaan kita. Masa akan datang cukup pada bulan 1 sampai bulan 10, bulan 10 cukup 1000 bacaan kita. Bacaan takdir Allah dia lebih mengetahui. Boleh jadi 1000 tu bukan hak kita. Sebab tu orang tua pernah sebut, jangan kita duk sangka hak dalam tangan kita tu hak kita. Boleh jadi dah masuk dalam perut pun, kalau bukan hak kita, dia muntah keluar balik. Maka Allah lebih mengetahui bilakah pertolongan ini akan sampai kepada kita. Jawapan yang kedua, kalau dia kata saya tak puas hati kalau ustaz jawab wallahu alam ni, cuba ustaz bagi satu waktu memang kita tak tahu, cuma kita boleh kata lagu ni, lambat dan cepat ujian ataupun pertolongan tu adalah sebagai dua tanda. Pertama, boleh jadi lambat tu sebab Allah nak uji kita. Kita ni selama ni, contoh orang sekarang ni kan orang duk buat banyak duk buat seminar bisnes. Seminar bisnes, dia ajak orang cara nak bisnes macam mana, bagus lah. Cuma yang saya kurang selesa ketika orang bagi motivasi tentang bisnes, suka cerita macam ni, tuan-tuan kalau nak rezeki luah jangan tinggal mayang duha, qiyamul jangan tinggal. Itu qiyamul jangan tinggal. Jadi orang ni bila ibadah ni, dia duk dengar orang duk cerita kawan ni mayang duha kat masjid, duit tak ada, keluar masuk projek 20,000. Dah banyak dengar cerita hak syok ni. Jadi kawan ni pun pas mayang duha, pas mayang duha. Qiyamul ni awal sungguh bangun sebelum 1/3 malam lagi duk buat. Tak main-main. Tuhan nak uji kita. Kalau aku tak bagi hak hang minta ni, aku mana? Hang nak mayang ya kat aku. Kau tak mau mayang duha dah kat aku ni. Kau tak mau nak qiyamul apa dah. Kau memang semata-mata nak habuan dunia ni saja. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, siapa-siapa hak semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu, dia akan mendapat lebih daripada dunia beserta isinya. Hak tu kaya segala dah. Manusia hak paling kaya atas muka bumi ni, paling kaya lah dia. Katalah paling kaya. Dia boleh beli apa? Dia boleh tak beli negeri Kedah kita? Dia tak boleh beli. Bill Gates kaya macam mana pun dia boleh tak beli sampai 6 negeri? Dia tak boleh. Dia tak boleh beli. Jadi jangan Tuhan nak uji kita, tengok kita ni ibadat amal kita ni sebab apa ni sebenarnya? Dawu maradakum bis sadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Pegang hadis tu, bubuh sedekah, tak lega-lega penyakit. Tuhan nak uji kita. Awak kalau aku tak bagi hang lega ni, tak mau bubuh dah duit ke? Tuhan nak uji kita. Dan yang kedua, kata ulama, boleh jadi pertolongan itu sampai lambat kepada kita adalah disebabkan kerana tak cukup standard KPI, standard quality takwa. Tak cukup ini takwa ni, buat lagi takwa sampailah cukup, insya-Allah pertolongan tu akan sampai. Itu syarah yang ketiga. Syarah yang keempat, syarah yang terakhir lah, apakah bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi kita dah bincang siapa yang layak. Yang kedua, bila pertolongan tu nak sampai. Syarah yang terakhir, apakah bentuk-bentuk pertolongan Allah Ta'ala? Maka di sini saya bahagikan kepada 2 bentuk pertolongan. Bentuk pertolongan yang pertama ialah bentuk pertolongan di dunia, dan bentuk pertolongan yang kedua ialah pertolongan di akhirat. Itu bagi nampak tersusun sikit.
Kalau nak catat pun syok sikit kan, dia nak catat tu bagi nampak adalah poin dia. Baik, yang pertama, dunia ni yang kita akan dapat ialah kecukupan rezeki di dunia. Nak kata kaya tu tak, nak kata kaya tu tak, tapi cukup. Orang lain mungkin makan lamb shank, makan daging hat sampai 2-3 ribu kan. Alang kita nak tengok daging 2-3 ribu pun nak telan tu boleh. Tapi nak pergi banyak besar tu kawasan lah kot. Saya sayang biar dalam perut. Daging mahal. Kadang kita mungkin tak makanlah semewah tu. Tapi bila Tuhan cukupkan kita, makan biskut dengan tepung talam kalanggang tu pun cukup dah. Cukup dah. Pagi-pagi orang lain makan hak mewah kan, makan style saya tak kata salah, saya nak terang tentang konsep cukup ni. Pagi-pagi orang lain makan fish and chip, dia buat western punya style. Kita makan apa, bihun goreng depan market Lenggak tu, kita makan tu pun cukup dah. Sampai sotong kembang tu cukup dah. Kita doa pertolongan sampai dengan kecukupan pada rezeki. Orang lain mungkinlah diberikan keistimewaan, kelebihan, boleh melancong luar negara. Kita boleh pusing kampung Kuala Lumpur, Tuan Asam tu pun, atas kota pun. Jadi bukan semua orang boleh pusing kat situ. Ada orang Tuhan izin dia lumpuh duduk atas katil tu je, tak boleh pergi mana. Kecukupan tu dapat petang-petang duk rasa angin bendang, cukup lah tu kan. Nak rumah besar-besar, rumah dia pun dah belayak juga, rumah hak besar tu dah belayak, rumah hak besar pun dah belayak juga. Sama aja, kecukupan tu yang kita nak. Wallahu alam. Tu yang pertolongan pertama. Yang kedua, ketenangan hati. Ketenangan hati. Tak semestinya duit sikit tu rasa susah hati, tak semestinya duit banyak. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut kat sini bukan isu apa yang kita dapat ataupun apa yang kita tak dapat. Tak semestinya duit banyak tu hati tak tenang, dan tak semestinya duit tak banyak tu hati tenang. Tak. Dia bukan isu tu. Tak semestinya rumah besar hati tak tenang, rumah kecil hati tenang. Tak. Isu dia bukan apa yang kita dapat ataupun apa yang kita tak dapat. Isu dia ialah bagaimana kita menerima sesuatu yang kita dapat atau yang kita tak dapat. Itu isu dia. Kalau isu tu kita boleh selesai dengan kelapangan hati kita, insya-Allah pertolongan ketenangan hati tu akan sampai daripada al-wali Allah Ta'ala. Yang ketiga, kesihatan diri dan keluarga. Kesihatan diri dan keluarga ni satu benda yang sangat besar lah. Sehingga kalau orang kaya macam mana pun, dia boleh jatuh bankrupt pasal nak bayar duit perubatan. Jadi kita doalah semoga al-wali Allah itu memberikan pertolongan dalam menjaga kesihatan diri dan keluarga kita. Ni COVID ni kan, mai pula duk dengar ura-ura duk puji. Minta ke Allah Ta'ala, usaha dan minta pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, dijauhkan daripada mudarat bahaya dunia. Bahaya dunia dalam keadaan kegawatan ataupun desakan ekonomi, kos sara hidup yang meninggi ni, ramai manusia cuba menjadi akalnya menjadi tak berapa nak waras. Cuba jadi tak berapa nak waras. Maka banyaklah kes-kes jenayah yang duk jadi, mencuri, meragut, menyamun dan sebagainya. Dan kita doakan Allah Al-Wali, dia tu melindungi kita dan ahli keluarga kita daripada mudarat mara bahaya dunia. Itu dari segi konteks pertolongan, bentuk pertolongan di dunia. Adapun bentuk pertolongan di akhirat ni ada 3 secara umumnya. Yang pertama, dipermudahkan Allah menolong kita pada urusan kita di mahsyar kelak. Hari mahsyar kelak, hari kita dibangkitkan semula dengan signboard apa tak ada, dengan kita tak tahu nak selapak pitang mana, dalam keadaan kita tak tahu apa nasib kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika tu tuan-tuan, manusia akan melihat betapa al-walinya Allah, betapa ar-rahimnya Allah. Betapa Allah Maha menolong dan betapa Allah Maha mengasihani kepada kita. Tuhan betul-betul nak tolong kita hari tu.
Bahkan kita selama ni duk qasidah isfa' lana, kan? Isfa' lana lana. Itu qasidah minta syafaat kepada Nabi. Isfa' lana ni tuan-tuan, Nabi memberi syafaat. Antara orang yang boleh memberikan pertolongan syafaat, antaranya Nabi, antaranya orang soleh, antaranya sahabat-sahabat kita yang baik. Mereka ini tidak akan mampu memberikan pertolongan syafaat melainkan sesudah Allah Al-Wali mengizinkan. Kalau Tuhan tak izin, syafaat tu tak sah, takkan jadi pertolongan tu. Tu kita kena clear. Allah mengatasi, pertolongan Allah itu mengatasi pertolongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengatasi pertolongan syafaat orang-orang soleh, mengatasi segala-galanya. Gitu. Jadi Allah akan memudahkan urusan yang pertama di mahsyar, sehingga hari kita nak melintah di tiang sirat. Yang kedua, itqu minan nar. Allah akan menolong kita agar dijauhkan, diselamatkan, dibebaskan daripada jilatan api neraka. Itu antara bentuk pertolongan Tuhan. Dan a'zamun nasr, pertolongan yang paling agung, pertolongan yang paling tinggi ialah Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurga. Itulah antara bentuk pertolongan Allah di dunia dan di akhirat secara umumnya. Wallahu a'lam. Objektif yang ketiga, selesai syarah tu. Objektif yang ketiga, apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Wali? Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, siapa-siapa hak pagi-pagi lepas mayang subuh ataupun lepas mayang asar, dia duk ngamai makthurat yang disusun oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, maka akan jumpa ayat ni, iaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung yang maha menolong orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu, dialah Tuhan yang maha menolong orang-orang yang beriman. Tadi saya sebut tadi tu, antara orang yang layak dapat pertolongan Allah, orang-orang yang beriman. Macam mana? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, iaitu Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan, az-zulumat, kegelapan, yakni kekufuran, ila nur, kepada cahaya, yakni keimanan. Antara bentuk petunjuk Allah lagi iaitu dengan cara Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Itu dalil dia, Al-Baqarah ayat 257. Selesai. Objektif yang terakhir, kesan beriman dengan Al-Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang beriman dengan Al-Wali Allah, dia tidak terkesan dengan sifat kekecewaan seandainya makhluk tidak menolong dia, kerana dia yakin Allah akan menolong dia disebabkan amalan dan rahmat Tuhan. Amalan dia dan rahmat Tuhan. Baru ni tuan-tuan, petang-petang tu saya buka lah YouTube. Saya tengok, kalau tuan-tuan rajin buka YouTube lagi, tuan-tuan tulis dekat YouTube FS Channel. FS Channel ni dia buat konten. Dia pergi dekat peniaga-peniaga yang susah, yang peniaga kecilan. Peniaga kecil-kecilan ni, dia tanya masak apa, dia beli semua, dia bagi ke orang, lepas tu dia bagi lagi duit belanja, lebih kurang 600, 700 macam tu. Jadi dipendekkan cerita, petang kemarin saya tengok dia terjah di satu tempat. Pakcik ni tua dah, umur 60, hujung 60-an, tua dah pakcik ni. Nega tapai, kemah apa tak ada, duduk dekat divider kaki 5. Duduk kat divider kaki 5, ada kotak polistiren besar tu, susun tapai tu saja, habis. Jadi masa duduk temu ramah pakcik ni, cara dia cakap, saya tahu ni orang tabligh ni. Pasal orang tabligh ni, nak kenal tabligh ni mudah lah. Yang pertama, dia menggelarkan orang yang sembang dengan dia tu dengan gelaran tuan.
Orang tabligh ni mereka ikram, mereka memuliakan orang dengan siapa yang mereka cakap. Yang kedua, dia banyak bunyi Allah Maha Kuasa. Tu kita tahu ni geng tabligh ni. Cara yang ketiga, tengok cara lebay. Lebay tabligh ni lain. Kita tengok dia pakai lebay tu, tahu ni lebay tabligh. Baik. Duduk tengah cerita susah ni, dalam keadaan dia tengah susah tu tuan-tuan, nampak memang susah tuan-tuan, susah. Tapai dia je satu RM1 satu. Banyak lagi, ada banyak lagi tapai tak terjual. Dalam keadaan susah-susah dia tu, dia ada 4 orang anak. Anak pertama duduk kat island buat medik. Tu dia. Buat doktor. Tahu duk susah tu. Anak yang kedua duduk kat UMP Pahang. Anak yang ketiga duduk kat UKM ke mana. Kira 4 tu semua duduk universiti. Tolongan tu. Pertolongan yang lagi nampak lagi dia tengah sihat nak kerja juga. Walaupun nampak susah, Tuhan bagi dia sihat. Pertolongan yang ketiga yang kita nampak, dia tenang tuan-tuan. Kita pun tak tahulah dia tenang ke tak kan. Dia fikir ke tak tu sebab tu benda tu dalam kepala dia. Tapi riak dia tu menunjukkan kata dia tenang. Dan yang paling penting tuan-tuan, ada satu peristiwa tu masa dia tengah rakam tu. Sebelum setengah rakam tu, tiba-tiba telefon dia bunyi. Tuan-tuan boleh buka FS channel, tuan-tuan tulis lah tapai jadi keluar pak cik tu. Tuan rumah telefon tanya duit rumah sewa. Dan orang hak temu ramah ni pula, dia pun tak tahu rumah sewa ni bayar berapa. Jadi dipendekkan cerita, dia kata tuan rumah nak minta duit sewa tak apa, nanti dia kata lepas habis selesai nak import tuan rumah. Pak cik ni tak tahu kata orang hak duk temu ramah ni nak bagi duit ke dia. Orang hak temu ramah ni lepas bayar, dia beli habis duit tapai tu lebih kurang 100. Lepas tu dia top up lagi 500 duit. Dia bagi 500. Lepas tu dia tanya pak cik tu, dia tanya duit ni pak cik cadang nak buat apa. Pak cik tu terkejut pasal jumlah yang dia dapat hari tu 600 tu memang jumlah duit untuk bayar sewa rumah. Tu dia. Pertolongan Tuhan dia kita tak tahu, tapi kalau kita yakin dengan dia, kadang ni duk berubat merata. Kadang ni boleh jadi tak lega-lega ni pasal duk gantung kat makhluk, bergantung dengan pertolongan makhluk. Sekali ambillah satu hari tu serah terus kat dia. Kadang-kadang ni Tuhan izin bangun-bangun tidur tu macam kutik tok buang tu. Macam bila lega ni? Tu dia. Bila lega Tuhan boleh buat. Pasal apa dia boleh buat? Pasal musibah tu dia yang cipta, dia yang hantar. Dia nak ambil balik tu mudah sangat bagi dia. Macam mana kita nak buang satu musibah, kita minta pada pertolongan, bergantung pada pertolongan makhluk, yang mana makhluk tu tak boleh cipta musibah tu. Bukan makhluk tu yang cipta musibah tu, kita kena cari kuasa yang cipta musibah tu, maka pertolongan tu pasti akan sampai. Sama macam hak Palestin ni, Israel pun semua ni nampak macam kalah, nampak macam kalah Palestin, nampak macam menang Israel. Tapi hakikat dia, Allah lebih mengetahui masa yang tepat untuk pertolongan itu akan sampai. Pasti sampai. Tuhan tak pernah mungkir janji dengan kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, bukalah mana kitab-kitab sejarah, sirah Nabi ke, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi, sebutkan satu Nabi mana yang tak pernah ditolong Tuhan. Tak ada. Semua orang-orang yang beriman ni akan mendapat pertolongan Tuhan. Tapi kan Ustaz, dia kata, saya ada seorang kawan saya, sampai ke mati dia kena naya dengan orang. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, tadi saya bagi tahu tadi, bentuk pertolongan Tuhan ni ada 2. Satu di dunia, satu di akhirat. Kalau tak dapat kat dunia, akhirat dapat. Akhirat kan dapat. Kalau diberi pilihan nak pertolongan dunia ke akhirat, kita mesti akan minta pertolongan akhirat lebih penting. Pasal dunia ni bukan ada apa pun. Sebab tu Nabi pernah cerita, ada hamba Tuhan ni, Tuhan ambil manusia yang paling susah, hidup dia susah, teruk, kita naya sedia. Tuhan ambil dia ni, Tuhan celup dia saat masuk dalam syurga. Tuhan bawa dia keluar. Tuhan tanya dia, bisa tak rasa susah? Dia kata susah tu apa? Lupa terus. Lupa. Pasal tak ada rasa apa. Dia pun lupa kata dulu ni dia biasa hidup susah, makan tak ada, sakitnya orang tinggal dia belaka lah, semua jenis masalah tu timpa atas kepala dia. Entah.
Tuhan ambil pula manusia yang diuji dengan kesenangan yang melampau di dunia. Tuhan ambil dia, Tuhan celup dia zat masuk dalam neraka, Tuhan cabut buang keluar. Tuhan tanya, bisa tak hidup senang? Senang. Bila aku bisa hidup senang ni? Padahal baru kena celup zat dalam neraka. Sebab tu kalau diberi pilihan antara pertolongan dunia dan pertolongan akhirat itu lebih diutamakan. Dan yang terakhir, kesan bagi orang yang beriman dengan al-wali Allah, hendaklah dia mengutamakan dan menyandarkan pertolongan daripada Allah. Bukanlah bermakna tak usah duk makan Panadol lah, ya dah. Tak usah duk makan ubat kecil manis lah, tak usah duk ni lah. Jangan. Usaha, kemudian sandarkan hasil pertolongan itu. Tuhan nak bagi tak bagi, tu hak atas dia. Dia bagi rezeki kita, tak bagi pun rezeki kita juga. Rezeki kita juga. Kalau Tuhan mengekalkan kesusahan, tak sampai tolong-tolong kat kita ni, maka ketahuilah Allah sedang mengangkat darjat kita. Allah sedang mengangkat darjat kita. Yakin dengan perkara tu, insya-Allah Allah akan memberikan ketenangan dan pertolongan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya seadanya berkenaan tentang al-wali Allah. Allah yang maha menolong, Allah yang maha memberikan kemenangan dan pertolongan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan istifadah yang baik kepada kita semua. Saya mohon maaf sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya, dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال سبحنا طيرا وكنا فاعلين. يا حي قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.